Okey, semua masih bersama saya ya? Semua dah masuk online bersama saya kah? Admin tolong semakkan. Semakkan. Tolong check dulu. Semua ada Sama macam peserta pagi tadi lah. Semua ada. Takut ada yang tertinggal. Saya takut saya terawal live session bersama puan-puan di rumah. Okay, Puan Roslyn, ready untuk buat second ice cream bersama saya, yogurt ice cream yogurt strawberry. Okay, Puan Roslyn, ready untuk kita buat second ice cream yogurt berperisai strawberry. Okay, saya teruskan. Boleh saya teruskan ke? Semua ada? Baik. So, first session tadi kita telah pun selesai membuat ice cream asas Oreo. Okay. Bahan-bahan yang diperlukan sama macam untuk second ice cream ni, ice cream yogurt strawberry, bahan yang kita perlukan adalah bahan yang sama. Okay, tadi saya dah cerita awal-awal tadi dalam kelas online kita, bahan asas dia adalah non-dairy whipping cream. Okay, saya tunjuk non-dairy whipping cream. Kemudian fresh milk. Okay. Bahan asas saya cerita bahan asas dahulu. Untuk second ni, es krim yogurt strawberry ni bahan asas sama macam es krim Oreo. Susu pekat manis dan jangan lupa overload kita. Okay, so overload ni fungsi dia untuk stabilize texture adunan ice cream kita lah. So ni adalah bahan asas ice cream. So sekarang kita tambah lagi bahan lain untuk yogurt ice cream. Iaitu kalau yogurt namanya of course lah kita kena ada yogurt. So yogurt ni hari ni saya akan guna plain yogurt lah. Plain yogurt maksudnya yogurt kosong ya. Tidak ada buah-buah dalam tu. So yogurt plain sahaja. Ini jenama boleh tak kisah kalau puan saya dah cari serata tempat. Saya tak jumpa yogurt yang kosong, saya hanya jumpa yogurt buah saja. Tak ada masalah, boleh gunakan yogurt yang ada buah. Mungkin dari segi price tu dia agak beza sikit lah. Okay, so yogurt perlu ada lah, namanya ice cream yogurt, yogurt ini penting. Okay, yogurt yang saya guna untuk sukatan ice cream yogurt pada hari ini, dengan sukatan 2 cup apa semua tu, kita akan guna pakai satu bekas besar ni yang bersaiz 480 ml, okay, gram. Sekejap. Dah tua ni tak nampak dah. 470 gram, okay. Kalau tak jumpa yang saiz besar macam ini, boleh cari yang saiz kecil tu. Mungkin puan-puan tahu biasanya ada saiz yogurt yang kecil macam this, a cup of this kan. Boleh guna 2 bekas, okay. Bolehkah guna satu saja kalau saiz kecil? Boleh, cuma dia punya rasa tu tidak strong. Yogurt taste tu tidak akan tak strong lah dalam adunan ice cream kita nanti. So dia punya nisbah tu untuk adunan ice cream yogurt pada hari ini, nisbah dia yang sukatan ingredient asas ice cream tadi tambah dengan sebekas besar which is equal to 470 gram. Kalau tak jumpa yang besar, kita boleh cari yang bekas kecil, mungkin dapat dalam, bukan dapat, kena ambil 2 bekas lah, barulah dia punya flavor, taste of yogurt tu strong dalam kita punya ni. Dan apa lagi bahan tambahan? Asas dah tahu, strawberry filling, okay. Strawberry filling. Boleh pakai apa-apa saja flavor, nak pakai blueberry, peach flavor ke, nanas flavor ke, tak ada masalah. Tapi hari ini saya guna strawberry. Okay, rasa itu terpulang kepada individu. Puan saya tak suka pakai flavor of strawberry flavor. I prefer blueberry. It's okay. You can go on with blueberry flavor. Tak jumpa filling. Okay, nak pakai jam pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ini contoh-contoh ni lah
Jam buah pun boleh, tak ada masalah. Cuma jam ni dia agak kental sikit lah. So better kena hancurkan dia dulu baru masukkan ke dalam piping bag. Okay, so saya dah cerita bahan atau ingredient yang digunakan untuk aiskrim yogurt. So saya cerita pula peralatan. Okay, peralatan yang kita guna sama sahaja seperti sesi pertama tadi. Kita akan guna hand mixer. Boleh tunjukkah? Hand mixer, alright. Seterusnya bowl, okay. Spatula, okay. Dan measurement cup. Okay, kalau tak ada measurement cup, kita boleh pakai apa-apa sahaja bentuk benda yang boleh kita guna untuk mengukur dia punya sukatan. Kalau kita letak cincai, takut dia punya tekstur tu larilah. Tapi kalau nak skema sangat ikut resepi tu pun dia lebih baik lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada aja yang tak ikut sukatan jadi je aiskrim dia kan. Tapi untuk permulaan kita ikut dulu sukatan resepi yang sepatutnya lah. So ini contoh measurement penyukat selain daripada cup-cup yang ada lah. Sebab dekat sini kalau puan-puan tengok dia memang dah ada gram, apa lagi, liter sini, ni mudah lah. Sama aja dengan ni, dengan cup-cup ni. Okay, tak ada ni pakai sudu biasa pun boleh. So peralatan saya dah cerita. Okay, sekarang ni ada apa-apa soalan? Boleh saya teruskan kepada langkah-langkah cara membuat aiskrim yogurt? Boleh ya? Okay. Tanpa membuang masa, step pertama, semua puan-puan ingat kan? Kita perlu masukkan bahan-bahan awalnya ialah ovelet. Berapa sudu ovelet? 2 sudu ovelet. Okay. Saya pakai yang lebihan ni lah. Iaitu 2 tablespoon of ovelet. Okay. Okay. Step yang sama saja sebenarnya. Alright. Okay. Dah masukkan 2 sudu besar ovelet dan seterusnya kita masukkan susu pekat. Berapa sukatan dia? Half cup of susu pekat manis. Kenapa tak pakai susu cair? Ada soalan di belakang saya terdengar. Susu cair tu dia punya, kita dah tahu dah, dia punya taste is different. Susu cair tu dia punya rasa tidak manis. So kita pakai susu pekat manis. Okay, katakan kita tak nak pakai susu fresh milk ni, boleh pakai susu cair, gantikan. Sama saja. Pernah sebelum ni peserta tanya, cikgu saya nak guna susu tepung bolehkah? Boleh, tapi kau janganlah letak tepung tu ke dalam ni, kau kena bancur dulu jadikan dia cair lah. Then baru letak bersama dengan adunan bahan-bahan lain, okay? Okay, so half cup of susu pekat manis. Okay. Okay, next step kita pukul bagi rata ovelet bersama susu pekat. Tak on eh? Okay, saya cakap tadi jangan kita on baru masuk. Takut dia terpecik sana sini, bersepah, comot. So, masuk, baru pusing. Okay, pukul. Bagi disebati supaya tidak berketul-ketul ya. Ovelet ini. Macam mana kita nak tahu ia berketul atau tidak berketul? Bila berketul, color dia oranye. So, kena bagi pecah dia punya ketulan-ketulan.
Alright. Okay. Dah sebati. Next step, bahan utama untuk jadikan rasa aiskrim kita lemak, gebu dan sedap. Of course, whipping cream, non-dairy whipping cream. Kita kena goncang. Okay, goncang bagi sebab tadi saya dah terdedahkan dekat luar, saya tak letak dalam fridge. Dia tak berapa sejuk lah. Kalau boleh pastikan whipping cream ni dia bukan beku, dia chill, dia sejuk. Okay, so goncang bagi rata. So berapa cup kita perlukan? Dalam 2 cup. Okay, satu kotak ni biasanya kita akan dapat buat 2 adunan aiskrim. Okay, saiz satu kotak berapa gram ni? 907 gram. Okay, satu saiz ni kita boleh dapat dalam 2 adunan aiskrim lah. Untuk yang ini mungkin dalam 3 bahagian. Tengok depends kepada kita punya tu lah. Nak manis lebih mungkin dapat 2 kali guna je lah. Okay, so goncang bagi sebati. Saya tak boleh nak shake macam ni sebab saya dah buka, saya takut dia tumpah. Right, so 2 cup of non-dairy whipping cream. Okay. Kalau ikut saya punya sekarang ni dia ada balance sebenarnya. Okay, kadang-kadang standard dia tadi saya cerita boleh dapat 2 adunan, tapi ada balance ni kita boleh jadikan dia another extra ice cream lah. Terpulang kalau puan-puan nak guna. Mungkin cara kita sukat tadi tu ada yang terlebih kah, terkurang kah kan. But standard kita boleh pergi untuk 2 adunan lah untuk satu kotak ni. Okay, so 2 cups and then half cup of fresh milk. Okay, masukkan. Next step ialah kita pukul sehingga lembut dan gebu. Okay, sama macam step pertama tadi, kita akan pukul sehingga dia kembang, sehingga dia keluar tanduk lah. Okay. Part ni mencabar sikit lah sebab kita kena pukul lama sikit kan, so tangan pun dah tak berapa ni. Okay, pukul, bagi sikit dia laju sikit. Okay. Okay, dia punya texture pun dah sedikit berubah ya. Mudah kan buat aiskrim ni. Okay. Saya pernah jumpa resepi yang tak menggunakan whipping cream, hanya menggunakan susu sahaja. So bahan yang dia guna adalah susu, fresh milk, susu pekar dengan overload. Okay. Saya pernah jumpa lah resepi tu. Ada, saya tak pernah cubalah. Mungkin rasa dia jadilah aiskrim tu, tapi bila kita menggunakan whipping cream ni dia punya rasa tu lebih, orang kata lebih lemak-lemak susu tu, sedap. Tapi kalau nak gunakan kos yang murah, boleh cubalah menggunakan susu, hanya setakat susu fresh milk
Susu pekat manis dengan overload. Okay, dia punya tekstur sedikit ada kembang sikit dah. Kita kena tunggu lagi lah. Tangan sebelah, tangan satu dah penat. Okay. Tengok tekstur dia belum lagi keluar tanduk dia agak masih cair lah. So pukul lagi bagi tahap pelajuan yang tinggi sikit. Okay, tak ada hand mixer, electric hand mixer ni. Nak pakai whisk boleh, cuma bayangkanlah betapa kena kebalnya tangan kita ni. So better lah. Saya tak kata wajib, tapi better menggunakan hand mixer. Okay. Guna blender saya tak pernah cuba lagi, tapi chef kata boleh. Boleh cubalah, try. Saya pernah buat kek menggunakan blender tapi buat aiskrim belum pernah lagi. Buat kek menggunakan blender tu jadilah kek saya. Kek apa yang saya masak adalah kek pisang. Tu saya pakai blender saja. Okay, dia dah sedikit kembang but still belum stay lagi dia punya texture. Okay, kepada puan-puan di rumah yang masih belum follow kami di social network, kami ada Facebook, kami ada Instagram. Kalau belum join, belum lagi follow kami di Facebook, boleh cari College Community Betong. Bukan Bentong, Betong. Without N Betong Sarawak. College Community Betong, itu Facebook page kami. Kalau nak cari di Instagram, puan-puan boleh check IG kami di KK Betong. K for kangaroo, KK Betong. Betong tak ada N bukan bentong. Bentong tu dekat Pahang. Ini KK Betong. Okay, kalau selain daripada social network, Facebook, Instagram dan sebagainya, kami juga ada Telegram. Apa nama Telegram kita, Syazwan? Kursus pendek. Yang tu saya rasa admin ada share dalam chat tadi. Boleh check. Atau admin saya akan semak, akan kongsikan lah. Kursus pendek College Community Betong. Kan? Boleh join. Telegram kami pun aktif sebenarnya. Kalau biasanya kami pesyarah-pesyarah di sini akan share lah apa-apa kursus yang bakal berlangsung dalam Telegram pun ada. Selain daripada Facebook dan Instagram So kalau ada soalan apa-apa boleh chat dengan admin lah kalau malu nak bercakap secara live. Kalau dah masuk ke Telegram kami, kursus pendek College Community Betong, dekat sana pun biasanya admin kami aktif lah untuk respon soalan-soalan puan-puan Okay, kita tengok tekstur dia sikit lagi. Okay, katakanlah puan-puan berminat nak kursus lain, jika kami boleh sediakan kursus itu, kami akan buat lah. Tapi boleh request dululah. Tengok depends dengan keadaan lah di sini. Sama ada possible or not possible. But don't worry, boleh request saja apa saja kursus-kursus yang puan-puan berminat. Okay, katakan nak buat kursus menjahit. Mungkin kami ada tenaga pengajar pesyarah di sini. Okay, pesyarah di sini ada yang pakar menjahit.
telefon saya dah ni. Kena, okey. Okey, boleh nampak ya? Saya tengok dulu. Sikit lagi lah, 2 minit. Okey, berbalik kepada cerita kita tadi pasal request khusus-khusus kan. Katakan nak khusus menjahit, khusus apa lagi? Kemahiran-kemahiran lain selain daripada memasak, selain daripada culinary punya ni, khusus, boleh utarakan dulu kepada kami. Jika possible, we'll make it happen. Tapi jika ada kekangan, kami akan maklumkan jugalah. Bukan saja khusus masakan ya, kami juga boleh buat khusus bukanlah nak kata boleh buat semua, depends kepada kadang-kadang barang dekat area kami ni kita nak dapat, jadi mungkin ada kekangan, so don't worry, boleh request dahulu. Okay, selain daripada kursus masakan, kursus-kursus kemahiran lain pun ada. Kursus apa, mengaji, mungkin boleh dilaksanakan, saya rasa akan ada, nanti ada pengajar yang akan ni. Okay, saya rasa boleh lah ni. Mungkin sebab saya punya whipping cream tadi terdedah lama di luar, tidak apa, tak chill kan, dia tak sejuk. Alright. So ni tekstur macam sama first ice cream tadi. Okay, next adalah kita kena masukkan yogurt kita. Masukkan berapa banyak? Kita masukkan 1 bekas yogurt ni. Tuang saja semua, tapi sebelum kita masukkan yogurt, kena buka dahulu di dalam, tengok ya dalam ni, sebab kadang-kadang yogurt ini berair. Kalau boleh elakkan air yogurt tu tuang sekali ke dalam adunan aiskrim. Okey. Okey, nampak tak? Dekat dalam yogurt ni dia ada air. So kalau boleh buang dulu air ni ya, air ni buang. Okey, so masukkan semua yogurt ni, tuang je. Kalau pakai yogurt yang kecil, tuang dua-dua bekas yogurt tu. Okey, so tuang semua, dah kosong. What's next? Kita pukul pakai mixer, bagi rata. Okey. Dalam kelajuan sederhana saja, tak payah laju-laju. Right, so dia dah bagi rata lah. Pukul. Okay. Dah siap adunan aiskrim yogurt kita. Okay, so apa yang kita buat selepas ini? Okay, kita sediakan filling strawberry ni. Saya dah siap letak dalam piping bag. Okay, saya dah letak siap. Kenapa kena pakai piping bag? Sebab mudah untuk kita hias kita punya yogurt strawberry aiskrim kita. So, saya dah masukkan dalam ni. Okay. Okay, strawberry filling ni untuk aiskrim yogurt ni kita tak akan pakai banyak sebenarnya. Dia sekadar hiasan dan penambah rasa ke dalam adunan aiskrim yogurt kita. Sebab aiskrim yogurt ni macam saya pakai hari ni, saya gunakan yogurt aiskrim plain yang kosong, tidak ada rasa buah. So bila saya gunakan strawberry filling ni, rasa dia ngam lah dengan yogurt yang kosong. Macam kita makan yogurt kan, kalau kosong saja rasa dia masam, betul tak? So bila kita tambah dengan strawberry filling ni, dia bertambah lagi sedap lah. Okay, so tim saya dah sediakan aiskrim cup kita. Okay, so adunan aiskrim yogurt dah ready. So apa lagi yang kita kena buat adalah masukkan aiskrim yogurt ke dalam piping bag.
Okay. Cara nak hias yogurt ice cream kita dalam cup subjektif, terpulang kepada puan-puan nak hias macam mana. Kita boleh selang-selikan, contoh selang-selikan pipe, masukkan adunan aiskrim, lepas tu baru silang-silangkan dengan strawberry filling ni. Okay, pipe silang, macam tu sebenarnya bagi saya macam leceh sikit lah. Boleh juga kita terus hias dekat cup tu, nanti saya tunjuk macam mana ada beza dia, mana satu yang mudah. Okay, so tips untuk menggunakan piping bag ini, kita lipat di bahagian hujung. Okay, kita lipat di bahagian ini. Okay, so lipat, mudah untuk kita hold dia punya tip dia nanti, hujung dia. So masukkan jari supaya dia mudah dan gunakan spatula untuk masukkan ke dalam piping bag. Okay, masukkan semua. Okay, Puan Roslyn, okay kah? Sebab Puan Roslyn join buat sekali dengan saya kan hari ni. So okay tak Puan Roslyn? Puan Roslyn, pakai yogurt apa hari ni? Plain yogurt kah atau yogurt buah yang ada ni, perisa? Okay, so ya Puan. Okay, kita dah ready. Saya punya strawberry filling juga dah ready. Okay, saya dah gunting hujung dia sebenarnya sikit je. Yang untuk filling ni kita jangan gunting besar sangat ya. Sebab untuk hiasan dia better kecil lah supaya dia lagi kemas. Okay, semua masih bersama dengan saya. Saya takut line saya ni, saya bercakap seorang. Okey kah semua di sana? Boleh dengar suara saya? Okey, clear nampak ya? Okey dah, saya dah masukkan dalam ni. Tinggal gunting dan pipe. Saya tunjuk cara hias yang mudah ya. Ada beberapa cara. Okey, jangan besar sangatlah. Okey. Okay, kita boleh selang-selikan macam ni. Pipe sikit. Okay. Kemudian, boleh tak tolong? Dekat tepi je. Okay, saya punya team akan bantu sebab tangan saya pegang satu piping bag. So just silang dekat tepi je. Okay, tak apa, Syazwan pegang ni. Jaga keluar ni. Okay, dia ada beberapa cara nak hias tapi yang ni leceh sikit lah saya tunjuk. Tapi saya tunjuk saja so puan-puan boleh menilai mana satu yang lebih mudah. So yang ni kita selang-selikan, kita dekat tepi ni saja lingkaran tu. Okay, strawberry filling ni sebenarnya dah manis ya. Tapi kalau suka manis, letaklah banyak. Macam saya kurang sikit. Saya letak sikit-sikit je. Okay, and then pipe. Okay, so another step sama, selang-seli. Atau ada satu lagi cara. Ada satu lagi cara yang ini sangat mudah. So kita terus hiaskan filling strawberry ini ke dalam cup kita. Terpulanglah hiasan yang macam mana. So kita letak je macam ni. Okay, spiral. Okay, macam ni. Ini mudah sikit lah berbanding cara tadi. Okay, boleh nampak ya?
Okay, ni satu. Hiasan ni terpulang kepada kreativiti puan-puan. Saya akan letak beberapa inilah corak lah, terpulang lah kreativiti puan-puan macam mana. Ini cara saya. Boleh ikut, tak ada masalah. Mungkin puan-puan lebih kreatif sebenarnya. Ini cara saya lah. Okay. Ni. Oh, okay. Mungkin ada soalan terlintas di fikiran puan-puan. Boleh tak campur filling ni ke dalam adunan aiskrim? Boleh. Cuma bila kita masukkan ke dalam cup, dia punya presentation of our ice cream tu dia macam plain. Faham tak maksud saya? Dia jadi, dia nampak macam Oreo tadi lah, dia satu saja rupa dia. Kalau kita letakkan hiasan macam ni, so presentation dia lebih more presentable lah. Okay. Boleh je, tak ada masalah kalau nak letakkan strawberry filling dalam adunan aiskrim. Boleh. Cuma dari segi presentation, rupa cup ini dia tidak nampak mengujakan lah. Okay. Itu pendapat saya. Okay, so now kita next step. Kita dah hiaskan strawberry filling, pipe saja ke dalam. Okay, terus saja. Pasal tu saya kata tadi lebih mudah sebenarnya. Kita hias dulu strawberry itu ke dalam cup. Dan kita tekan sehingga ke paras yang sepatutnya. Okay. Okay, tim saya akan bantu hias mengikut kreativiti masing-masing lah. Cik Syazwan mungkin boleh lah, dia lebih kreatif dari saya. Okay, so sikit sampailah habis, tambah lagi kalau ada balance adunan. So dia akan jadi seperti inilah tadi yang saya hias di dalam cup dahulu. Okay, nampak tak ni? Okay, so ni adalah cara mudah lah berbanding yang cara mula-mula saya tunjuk tu. Dia macam selang-seli kan, kita nak letak piping bag, hias balik yang ni, letak balik. So satu kali jalan terus senang. Kita pipe filling tu dulu, then baru kita pipe adunan aiskrim ke dalam cup kita. Okay, so okay, saya masukkan, kalau kita tengok adunan aiskrim kita yang yogurt ni, dia lebih banyak sikit berbanding Oreo tadi kan, mungkin sebab kita ada tambah satu bahan iaitu yogurt. So punya kuantiti mungkin lebih, boleh dapat lagi banyak lah berbanding Oreo tadi. Okay, tapi Oreo ni dia punya kos sedikit mahal lah berbanding Oreo. Yogurt ni sedikit mahal berbanding Oreo sebab yogurt ni harga dia depends kepada kedai-kedai di lokasi puan-puan lah. Kalau tempat saya di Betong Sarawak ni, satu saiz besar ni dalam RM7.80 standard. Kalau dekat Selangor dulu boleh dapat dalam RM6 kalau saya tak silap. So quite difference, dia punya gap, beza harga tu agak ketara lah. Terpulang lah ya. Okay, saya nak share sedikit. Yogurt ni kita boleh buat sendiri sebenarnya. Saya pernah try and error sebab dulu bila saya nak buat kursus di sini, saya ada kekangan untuk mencari bahan yogurt ni. So saya cubalah buat sendiri yogurt tu. Boleh pakai limau nipis, susu tu dengan susu fresh milk. Kita biarkan dia semalaman, tinggalkan, tutup untuk jadikan, untuk buat dia punya ibu yogurt ya. Ibu yogurt maksud saya dia punya ibu yogurt dulu. Dah bagi dia semalaman, bila susu tu dah kental-kental sikit, then kita masukkan ke dalam susu fresh milk lain untuk jadikan yogurt. Atau
Kalau kita nak buat yogurt daripada ibu, yogurt yang kita ada, balance yogurt yang ada, yogurt kosong, cara dia mudah, kita masakkan susu fresh milk tu sehingga mendidih. Kemudian kita ambil satu sudu yogurt kosong, yogurt yang memang kita beli kat kedai untuk jadikan ibu yogurt tu lah. So kita masukkan, mula-mula tadi rebus, masak dulu susu fresh milk tu sehingga mendidih, and then sejukkan dia ke dalam suhu bilik, suhu biasa. Dah sejuk tu baru ambil satu sudu yogurt kosong, campur dalam susu yang kita masak tadi, then tinggalkan semalaman, tutup, tak payah masukkan dalam peti sejuk, tutup dalam tempat-tempat yang kedap lah. Saya masukkan dalam microwave sebelum ni dan jadilah yogurt kita. Saya pernah cuba banyak kali dah saya cuba. So saya dapatlah yogurt plain. Right, so sambung ke ni. Pipe dia sampai penuh. Sambil-sambil saya pipekan aiskrim ni, kalau puan-puan nak tanya soalan atau nak kongsikan pengalaman, bolehlah. Okey. Puan Roselyn okey ke? Puan Roselyn sampai mana dah? Ke dah siap? Puan Roselyn tunjuk sikit apa yang Puan Roselyn buat. Saya nak tengok. Atau rakan-rakan lain mungkin nak tengok puan. Okey, saya ambil masa sikit lah sebab yogurt ni dia punya kuantiti dia macam boleh dapat lebih banyak ni daripada Oreo. Okey, ni hasil Puan Roselyn ke ni? Okey, Puan Roselyn cantik. Berapa cup dah Puan Roselyn dapat? Okey, Puan Roselyn punya aiskrim dah siap piping dah. Cuma saya ni, saya kena sambil bercakap, sambil buat. Jadi mungkin lambat sikit lah. Saya rasa Puan Roselyn lagi laju lah dari saya. Masukkan balance aiskrim ni sehinggalah habis. Kita pipe ke dalam cup. Alright. Pegangkan mangkuk ni. Mangkuk ni tolong pegang. Okey, saya habiskan dulu adunan aiskrim, baki adunan aiskrim dalam mangkuk ni. Okey, mudah kan buat aiskrim ni. Bahan asas kita tahu. Kemudian terpulang kepada puan-puan nak hias macam mana. Tak nak pakai Oreo, nak pakai chocolate chip, boleh, tak ada masalah. Pakai serbuk Milo pun boleh. Saya pernah buat aiskrim green tea sedap. Macam beli kat kedai. Bukan nak puji diri sendirilah, tapi memang sedap. Aiskrim green tea. Sebab saya ni peminat green tea. Jadi saya buatlah aiskrim green tea. Green tea tu saya ambil daripada serbuk green tea. Saya cairkan, jadikan dia teh. Ambil sikit je lah, bagi pekat sikit dia punya hijau tu. Kemudian saya campur ke dalam adunan aiskrim asas macam Oreo tadi. Aiskrim kopi pun boleh nak buat Nescafe. Kalau suka pahit, nak letak serbuk kopi terus pun boleh. Terpulang kepada cita rasa puan-puan. Okey, so saya sambung pipe ke cup-cup yang tinggal ni. Right. Mudah kan bila kita pakai piping bag. Kalau nak pakai sudu boleh. Cuba dia jadi comot lah bila kita masukkan adunan ni ke dalam cawan menggunakan sudu.
Jadi saya suka pakai piping bag. Dia lebih kemas. Melainkan kalau kita menggunakan bekas yang besar, bolehlah kita tuang terus. So dia tak akan comot. Ini kecil pakai piping bag. Ada lagi tak filling tadi? Nak habiskan yang ni. Dah habis tak lah. Okey. So saya akan penuhkan cup-cup yang ada ni lah. Ni. Okey. So dah siap aiskrim kedua kita, aiskrim yogurt. Okey, kalau ikutkan tadi saya punya strawberry filling tu dah ada lagi sebenarnya kat sini, tapi yang dalam piping bag dah habis. Boleh juga kita dot-dotkan di atas tu kalau nak bagi nampak corak kan. Boleh imagine ya apa yang saya cerita ni. Kita dot-dotkan dan dia tarik. So dia nampak macam spider web. Boleh terpulang kepada kreativiti puan-puan. Ataupun dot-dot-dot buat love ke dan sebagainya. Sebab tadi saya dah cakap aiskrim ni yang membuatkan orang tertarik adalah dia punya selain daripada rasa yang sedap dan juga dia punya presentation. Kadang-kadang orang tak tahu ya aiskrim sedap ke tidak kan. Dia akan beli berdasarkan presentation aiskrim yang cute, cantik dan comel ya. So kita dah masukkan, so yang ini balance, saya akan letak tepi lah. So berapa yang kita dapat? 2, 4, 6, 8, 10, 11 cups. Allow. Okay. So 11 cups kita dah dapat hari ini. Puan Roslyn, boleh saya tahu berapa cawan Puan Roslyn dapat untuk yogurt aiskrim? Adakah lebih banyak dari saya sebab Oreo aiskrim tadi dia dapat dalam 13 cup. Berapa Puan dapat cawan hari ini? Hello Puan Roslyn. Berapa cawan dapat? Allow. Okay. Puan Roslyn, berapa cawan aiskrim Puan dapat untuk yogurt? Okay, tak apa. So untuk saya hari ini saya dapat dalam 11 cup lah. Okay, bergantung kepada kegebuan adunan aiskrim puan-puan ya dan juga sukatan yang puan-puan masukkan ke dalam cup. So tadi cara menghias aiskrim ni subjektif mengikut cita rasa puan-puan, cuma saya tunjuk ada dua cara tadi kan, sama ada nak selang-selikan is better ataupun terus hias dan baru pipekan aiskrim tu. Saya lebih suka kita hias dulu cup ini, okay, and then baru pipekan adunan aiskrim masuk penuh ke dalam cup ni. So dia lagi mudah, okay. So dah siap aiskrim kita untuk yogurt aiskrim. So terpulang kepada puan-puan, kalau puan-puan nak hias topping dia ni nak letak yang tadi saya kata lebihan strawberry fillings, boleh tarik dia bagi nampak macam spiral boleh, or you can put fruit ke dalam ni, cincang-cincang strawberry ke, tak ni buah kan, boleh terpulang. Okey, mana dah tutup. Okey, so ada apa-apa soalan nak tanya saya untuk aiskrim kedua kita? Sebenarnya kita dah siap aiskrim kedua. Ada apa-apa soalan? Puan Ronolia masih ada lagi di talian bersama saya? Ada Puan.
Apa khabar? Puan Ronalia ni sebenarnya kawan sekolah saya. Lama tak jumpa ya. Last kita jumpa dulu berapa tahun yang sudah kan? Puan di mana? Puan dekat mana? Rumah kah? Kau office? Rumah Puan, rumah Arinam. Rumah. Okey. Okey, siapa lagi yang dari Sabah? Ada berapa ramai? Selain daripada Puan Ronalia. Orang Sabah Kawan ni saya mau tahu office lah. Fazila, Oh, lagi? Fazila Saya dengan Zulizawati. Oh, hello. Saya bukan nak ke negeri yang sangat ya pada hari ini. Saja mau sembang. Lama tidak bercakap Sabah di sini ni. Saya selalu bercakap Semenanjung saja. Maklumlah laki orang Semenanjung, tapi anak-anak saya cakap Sabah lah. Kadang-kadang Sabah. Saya Sarawak lagi saya belum pandai cakap, tapi saya faham bahasa Sarawak. InsyaAllah soon. Since dah bertugas di sini ni, kita kenalah belajar bahasa dia orang. Tak bolehlah bahasa sendiri saja kan. Okey. Satu lagi ketinggalan. Baik, kita dah siap aiskrim Oreo. Untuk kita boleh makan terus sebenarnya, tapi lebih sedap bila dia beku. So masukkan ke dalam peti sejuk beku minimum 4 jam dan kita boleh makan. So ini saya nak tunjuk sikit hasil aiskrim Oreo kita yang pertama tadi. Dia belum beku lagi lah, tapi dia dah cukup-cukup lah ni. Itulah saya nak kongsikan pada hari ni. So kalau kita tengok tekstur aiskrim pada hari ini, bila kita pakai ovelet, dia punya tekstur tu dia stay. Dia contohlah kita buat dekat sini kan, tapi tak ada peti sejuk, nak bawa balik baru boleh masukkan dalam peti sejuk. Tak ada masalah. Boleh. Dia punya tekstur masih boleh stay. Masih kekal macam ni lah. Janganlah biarkan sampai 8 jam dalam kereta baru masukkan dalam peti sejuk. Okay, so macam ni dah boleh makan, tapi kalau nak jadi dah nama aiskrim kena beku lah. Okay, so dah siap aiskrim Oreo pertama dan yogurt aiskrim. Mudah kan? Okay, ada beberapa soalan nak tanya saya ke? Atau ada yang tengah chat tak nak bercakap, suara tak timbul? Kita ada pukul berapa dah ni? Kalau ikutkan dah siap lah, tapi takkanlah terus nak log out kan? Kita sembang-sembang dululah. Sebab ada lagi beberapa dokumen yang puan-puan perlu isi dan bagi feedback lah untuk kami punya penambahbaikan pengurusan kursus pendek bersama komuniti pada masa akan datang. Okey. Susun dulu. Playkan ni. Handpick. Okey. Nampak aiskrim? Puan Roslyn. Puan Roslyn, dia tunjuk aiskrim ke tu? Wah, cantik. Nampak? Siap ada hias-hias lagi. Very nice, Puan. Tahniah Puan. Puan seorang pelajar yang sangat baik. Apa-apa kursus yang dia buat memang dia homemade ice cream. Nak screenshot sikit. Tak nampak. Okey. Nampak ya, rakan-rakan mungkin boleh tengok Puan Roslyn buat homemade ice cream. Puan Roslyn ni mesti biasa bake cake ni. Dia tukang masak. Okey. Puan Roslyn, dia suka join kursus kami ni. Dia adalah peserta yang aktif. Cantik Puan, tahniah. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya ke berkaitan kita punya pembuat kursus hari ini? Bagaimana nak ni ke? Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Okay. Kalau tengok waktu sekarang menunjukkan, kita akan habis awal lah ni .
Kan pukul berapa? 12? Oh 12. Saya ingatkan baru pukul 11. Saya banyak membebel, tak sangka dah masa berjalan begitu pantas. Baik, kita sebelum kita mengakhiri kursus kita, mungkin admin ada apa-apa form yang perlu diisi oleh peserta kita kan? Okey, nanti admin akan share di dalam chat tu. Puan-puan boleh tengok. Okey. Okey. Admin dah share, so puan boleh tengok dekat chat situ. Okey. Untuk marketing purpose, kita kena makan, tunjuk satu Malaysia aiskrim homemade kita yang kita buat pada hari ini. Sudu. Taste. Texture Nampak ke ni? Okey, sebab kita tak beku lagi lah sebenarnya. Saya nak ke sana ke? Sorry. Okey, tekstur dia tidaklah sebeku 4 jam, tapi dia adalah keras-keras sikit kat tengah. So, saya ngap sikit. Okey. Sedap. Bukan nak jual aiskrim, saya ajar aiskrim saja hari ni. Okay. Just nice rasa dia. Terima kasih. Okay. Okay, selepas kursus ini, kalau puan-puan berminat untuk join esok, mungkin ada antara peserta-peserta pada hari ini. Oh, esok dah tutup. Dah tutup, sorry. Next week ada lagi kursus. Sentiasa ada. Kami memang aktif melaksanakan kursus-kursus pendek bersama komuniti. Untuk pengetahuan semua, kursus pendek ni bukanlah kami di sini College Community Betong ni menawarkan kursus sepenuh masa, iaitu sijil pengembaraan pelancongan. Yang itu untuk peringkat sijil lah, tapi yang ni sepenuh masa. Yang kursus pendek ni kami panggil kursus pendek pembelajaran sepanjang hayat. Ini adalah kursus kemahiran untuk fokus kepada komuniti setempat di sinilah. Saya percaya mungkin puan-puan dah maklum, di Malaysia ni ada banyak college community. Di setiap negeri tu memang ada college community. Biasanya college community di tempat-tempat puan-puan tu memang ada menawarkan kursus pendek ni lah. Sandakan. Puan Ronalia pernah join kursus di KK Sandakan ke? Pernah tak? Atau puan-puan yang belum pernah. dalam talian bersama saya pernah tak join kursus? Oh, belum pernah. Okey. Tak apa, kalau puan berminat, kalau puan berminat, mana-mana sajalah peserta yang ada bersama dengan saya pada hari ini. Sebenarnya college community di setiap negeri tu dia ada college community. Jadi memang college community di Malaysia ni memang ada menawarkan kursus pendek kepada komuniti setempat. Sama macam yang kami offer ni lah, ada kursus masak, kursus kemahiran. Kalau kursus sepenuh masa tu different. Macam kami kursus sepenuh masa, program kami di sini adalah sijil pengembaraan pelancongan untuk sijil lah, peringkat sijil. Okay? Yang tu sepenuh masa. Yang short course ni fokus on community setempat lah. So kursus kami ni hari ni kami buat secara online menggunakan medium Google Meet ni. Mudahlah kami memandangkan new norm. Online semuanya di atas talian, bersemuka tu dilarang, tidak dibenarkan. Jadi kami menggunakan medium ini untuk menyampaikan ilmu kepada komuniti lah. So ini adalah salah satu cara yang kami boleh guna. Kenapa Google Meet? Kenapa bukan YouTube channel? Kenapa bukan Facebook Live? Google Meet kami boleh berinteraksi, two-way communication. Boleh tanya, jawab soalan. Kalau pakai Facebook Live, dia tak boleh voice, kita tak boleh dengar suara. Jadi kita boleh tanya soalan dengan komen chat saja. Begitu juga dengan YouTube saya rasa ya. Okay, so that's why kita guna medium Google Meet ni lah.
Mungkin tadi Cik Hafiz ada cerita awal tadi sesi introduction Google Meet next month. Bermula 1 April dia dah limitkan setiap sesi itu hanya bertahan dalam 45 minit. Jadi macam kita ni pada hari ni dia boleh sambung sampai bila-bila, unlimited lah. Okay. Saya tak nak cerita pasal Google Meet, saya tak nak cerita, cuma saya nak berkongsi apa-apa saja maklumat yang boleh dikongsikan sementara kita masih lagi berlive di sini. Okay, itu gambar siapa? Puan ni Puan Roslin punya. Okay. Okay, saya rasa kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Okay, bersama dengan saya Kursus Homemade Ice Cream Cup yang berlangsung bermula daripada pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Terima kasih saya ucapkan kepada puan-puan yang sudi bersama dengan saya pada hari ini, sudi menerima sekecil ilmu daripada saya pada hari ini. Perkongsian ini harap dapat boleh memanfaatkan puan-puan lah, sama ada untuk menambahkan lagi ilmu kemahiran bidang makan-makan, masak-masak ni. Ini bukan masak lah, ni bahagian makan food. Okay. Atau kepada mana-mana yang ingin mencuba berniaga secara kecil-kecilan, dah dekat bulan Ramadan ni memang sesuai lah kalau puan-puan nak cuba berniaga di jiran-jiran sebelah dulu ke. Bolehlah ready, boleh buat banting kecil poster ke. Ada jual aiskrim di sini, okay, letak depan pagar rumah sebulan Ramadan ni, atau you can promote your aiskrim produk ni melalui media-media sosial lah, okay. So tadi saya cakap berkongsi ilmu untuk belajar pembuat makanan ni, dan juga sedikit ilmu mungkin bolehlah dapat sikit tips macam mana nak berniaga kan, hias dan sebagainya. Saya dengan ini saya sebelum kita end, saya nak semua puan-puan yang bersama dengan saya pada hari ini sila on your camera. Kenapa? Sebab saya nak kita semua online ambil gambar. Kalau ada aiskrim boleh tunjuk bersama-sama aiskrim puan-puan. Kalau tak ada pun tak apa, tunjuk muka, kita akan ambil gambar. So gambar ni kita akan show to semualah kita ada kursus hari ni. Boleh ya? On camera semua. Okey, kalau malu tak apalah, tak ada paksaan. Tak kena rotan pun. Okey, semua boleh on camera. Kita ada, kalau ikut senarai ada 14 orang peserta, tapi mungkin yang datang hari ni 13 13. So saya nak 13, kalau boleh 13 orang. Admin nak join pun tak ada masalah. Peserta 13 orang on camera. Okey. Nanti admin akan kira. Puan Roslin, aiskrim mana? Tunjuk sikit. Ya, bagus. Okay, sekejap ya. Admin tengah ready supaya cantik kita di kamera nanti. Okay. Dalam kiraan 1, 2. Okey. Terima kasih semua. Saya sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya, dengan tim-tim saya ada di belakang ni yang banyak membantu saya, dan juga respon-respon, dan juga Puan Roslin, terima kasih kerana sudi bersama-sama buat dengan saya. Saya dengan ini mohon maaf jika ada tersilap kata, mungkin ada yang menyebut perkataan yang menyinggung perasaan puan-puan, saya mohon maaf. Apa yang saya beri ini adalah ilmu yang saya tahu, harap yang membantu kepada puan-puan yang berada di rumah sekarang.